Hari ini rancak liputan dan perbualan mengenai pengumuman kabinet baru negara kita. Apa yang kita tahu adalah pengumuman ini tidak akan dilakukan hari ini tapi dalam masa terdekat. Jadi mengambil inspirasi daripada trending topik kita hari ini, kita akan berbincang mengenai apa yang boleh kita jangka. Tetapi lebih penting, gambaran besarnya. Bagaimana kita boleh menjuarai politik baru, politik segar yang menyaksikan kerjasama yang lebih sihat antara kerajaan dan pembangkang demi rakyat. Bagaimana pembentukan kabinet ini mungkin menjadi langkah signifikan pertama dalam usaha kita untuk mewujudkan politik baru ini. Ini Dialog 37. Hari ini saya bersama dengan Syahril Hamdan, Ketua Penerangan UMNO, Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri, Pengerusi Majlis Profesor Negara dan juga Pengarah KITA UKM, dan Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin, Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mulakan dengan saudara ataupun Prof Ulung sebenarnya. Prof, kita tak boleh lari daripada fokus hari ini, iaitu cakap-cakapnya banyak berkenaan dengan pembentukan kabinet baru. Perdana Menteri sudah pun selesai menghadap Seri Paduka Baginda dan Tuan Agong hari ini, tetapi tidak akan ada pengumuman pada hari ini, itu sudah pun kita sahkan. Mengambil ini Prof, dan kita kaitkan dengan kerangka besar. Kita tidak mahu fokus pada gambaran kecil, iaitu kabinet sahaja. Tapi bagaimana pembentukan kabinet hari ini, kali ini, boleh menjadi satu lagi anjakan paradigma dalam kita menambah baik kerjasama antara pembangkang dan juga kerajaan. Prof, bagaimana kabinet kali ini boleh mengetengahkan lagi niat dan semangat kerajaan untuk memastikan pentadbiran negara kekal lancar dan menyemaikan lagi semangat dan kerjasama bipartisan dengan pembangkang, Prof? Terima kasih, Fauzi. Saya rasa Perdana Menteri dah kata dalam kabinet ni tak ada orang dari pembangkang. Jadi kalau you anggap bahawa kerjasama itu bermula dalam kabinet, bukan dalam kabinet lah, dalam konteks yang lain mungkin. Kerana tawaran yang diberikan oleh Perdana Menteri itu berkait dengan jawatan kuasa khas dan juga berkenaan COVID. Ya. Apa yang saya rasa yang lebih penting kita perhatikanlah kesediaan kebersamaan dalam parti pemerintah. Saya tahu ada kata ini PN government, ada kata BN BN atau UMNO government. Jadi ini isunya dalaman itu yang kucar-kacir dulu yang menyebabkan Tan Sri Mahyudin hilang sokongan itu adalah dari dalam, bukan dari luar. Ya. Jadi dalam ini, jadi luar tu dijadikan scapegoat je pada saya. Jadi sekarang lain. Sekarang setelah undi jelas 114 dengan 15. Jadi keinginan bersama itu saya rasa jelas dan ikhlas apabila Perdana Menteri berjumpa dengan pemimpin pembangkang dan membuat satu deklarasi. Saya rasa itulah dari langkah pertama yang positif lah yang saya nampak, yang boleh kita ambil sebagai permulaan yang baru yang pertama kali dibuat oleh Perdana Menteri lah. Saya tak pernah tengok Perdana Menteri dulu. Ramai juga Perdana Menteri yang saya dah tengok lah. Tak ada yang panggil semua pembangkang ke PMO office bagi bincang. Tak ada. Itu saya ingatlah. Ini kali pertama. Apakah inilah pembaruan? Kita tengoklah macam mana selepas ini, langkah demi langkah. Ya, itu satu permulaan yang baik. Ini sudah tentu merujuk kepada pertemuan Perdana Menteri dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, YB Mat Sabu dan juga Lim Guan Eng semalam, yang antara lain kalau saya boleh kongsikan sedikit intipati kenyataan yang dikeluarkan, serupa kenyataan yang dikeluarkan oleh pejabat Perdana Menteri dan juga Majlis Presiden Pakatan Harapan, yang mengatakan bahawa persetujuan bersama dicapai untuk memperkasakan fungsi Parlimen Malaysia sebagai institusi yang bertanggungjawab dan konstruktif, menyemak dan mengimbang tadbir urus eksekutif supaya lebih kelus dan memenuhi kehendak rakyat. Dan pemimpin pembangkang dan juga kerajaan setuju dan faham peri pentingnya kebebasan badan kehakiman, reformasi institusi dan tata kelola kerajaan yang baik. Saya nak pergi kepada saudara Syahril sebelum saya pergi ke Datuk Seri Syamsul. Syahril juga ada memberikan ulasan berkenaan dengan pertemuan ini. Syahril ada berkata kira-kira kita patut ucap tahniah kepada PM kerana mencapai konsensus antara kerajaan dan pembangkang pada tahap yang tak pernah kita lihat sebelum ini atau unprecedented untuk bersatu dan bekerjasama untuk melawan COVID-19. Ini yang kita alu-alukan, Syahril. Tapi pada masa yang sama seperti yang Prof Ulung sudah sebut sebentar tadi, Perdana Menteri juga sudah mengesahkan dalam kabinet kali ini tidak akan ada pembangkang. Jadi adakah ini counterproduktif kepada usaha kerajaan untuk engage lagi dan berdialog dan menyemai dan menambah baik kerjasama
dengan daripada kerajaan dengan pembangkang, Syaril? Pada saya tidak. Ia masih lagi merupakan satu langkah yang tak pernah kita buat. Satu pelawaan, bukan hanya seperti mana Prof sebut tadi, pelawaan ke pejabat Perdana Menteri, tapi lebih penting daripada itu kenyataan bersama. Lebih penting daripada kenyataan bersama pun saya fikir ialah pelawaan yang datang 3-4 hari lepas, sewaktu ucapan sulung Yang Berhormat Perdana Menteri mempelawa pemimpin pembangkang ataupun pembangkang menganggotai bersama dalam MPN, dalam jawatan kuasa khas COVID. Jadi ini masih lagi satu langkah yang baru, satu langkah awal ke arah satu kerjasama yang mungkin kita lihat satu kerjasama yang diperlukan pada saat ini, tapi tak bermaksud ia tidak boleh menjadi satu perkara baru dalam landscape politik Malaysia yang kalau selepas COVID pun andai kata sistem multi-parti dalam landscape politik negara ni masih kekal, mungkin ini satu perkembangan yang kita akan lihat berevolusi dari masa ke semasa. Ya, saya nak dapatkan pendapat dan juga respon daripada Datuk Seri Samsul. Datuk Seri, kita tahu dalam kabinet tidak akan ada pembangkang, tapi mungkin kita akan saksikan jawatan kuasa berkaitan parlimen dan sebagainya yang akan banyak melibatkan keanggotaan oleh pembangkang, dan menteri sudah memberikan tawaran. Majlis Pemulihan Negara dianggotai oleh pembangkang, jawatan kuasa khas menangani COVID-19 juga dianggotai oleh pembangkang. Jadi jika bukan di dalam kabinet, bagaimana pembangkang boleh menyumbang kepada pentadbiran negara dan membantu menyemai kerjasama bipartisan? Ataukah ada Datuk Seri menganggap bahawa ini tidak cukup dan perlu ada perwakilan yang lebih besar dan berkuasa dalam kalangan pembangkang, Datuk Seri? Ya, terima kasih Fauzi, rakan-rakan di panel serta pendengar yang dikasihi. Saya fikir terlalu awal untuk kita membuat pelbagai kesimpulan, kerana apa yang ditunjukkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri ini sama saja approach-nya dengan apa yang cuba dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin, ya, di peringkat akhir beliau cuba untuk mempertahankan jawatan Perdana Menteri. Cuma satu yang menarik ialah apabila perbincangan pemimpin-pemimpin pembangkang diketuai oleh Datuk Seri Anwar itu dibuat sebelum kabinet dibentuk. Ini satu pendekatan yang pada saya menunjukkan betapa lemahnya gabungan kerajaan yang dipimpin oleh Ismail Sabri. Sebab itulah apabila kita bercakap soal apakah peranan pembangkang itu, kita akan terus membangkang dan memanfaatkan pendekatan kepembangkangan ini melalui parlimen. Kerana kita tahu bahawa di sana terdapat keperluan check and balance, semak dan imbang. Jadi sementara Perdana Menteri terus menutup bahawa ini akan dijadikan sebagai contoh kerajaan perpaduan. Kalau saya punya fahaman, Syaril, unity government tu ialah bila adanya semua perwakilan para parti daripada kerajaan dan pembangkang duduk bersama di dalam kabinet. Itu nampaknya telah ditutup. Maka ruang yang ada ialah memanfaatkan parlimen ini sebaik mungkin untuk terus melakukan ikhtiar, semak dan imbang. Namun kali ini saya percaya suasananya pasti akan lebih kondusif dan juga progresif. Terima kasih. Jika bukan di dalam kabinet, Datuk Seri Samsul ada mengatakan tadi antara lain mungkin reformasi parlimen untuk lebih terbuka, mungkin kita boleh pertimbangkan. Syaril, sebelum ini bekas timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Seri Azharina Othman Said ada mencadangkan bahawa kedudukan Speaker yang dipertua Dewan Rakyat patut diberikan kepada pembangkang. Respon Syaril? Saya setuju dengan pandangan tersebut. Cuma biarlah semua cadangan yang saya yakin banyak telah diberikan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri ini dipertimbangkan oleh beliau dan pasukan beliau sendiri. Kita pun tidaklah nak beri terlalu banyak kesaan pada peringkat awal ini.
Cuma saya nak respon sikit pada sahabat saya yang berhormat Datuk Seri Syamsul. Saya fikir peranan pembangkang ni dia macam mana pun dia akan terus membangkang lah. Jadi bila kita dah bagi olive branch dan dia datang ke PMO pun dia akan masih lagi putar bahawa itu menunjukkan kelemahan pentadbiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang baru. Meskipun bezanya antara Datuk Seri Ismail Sabri dengan Datuk Seri Anwar, seorang ada 114, seorang ada 105 lah. Itulah bezanya. Tapi meskipun ada jurang tersebut, masih ada semangat kebersamaan. Dan dalam kenyataan saya semalam pun, to be fair, saya kata pujian kepada Perdana Menteri, tapi saya bagi juga pujian kepada pimpinan Pakatan Harapan kerana setuju. Dia mungkin boleh jumpa, tak payah keluar kenyataan bersama, tapi mereka setuju keluar kenyataan bersama. Menunjukkan bahawa masing-masing memahami apa sahaja persaingan politik yang berada sekarang. Rakyat mahu melihatlah satu konteks kebersamaan yang tidaklah sempurna dan takkan sempurna pun sebab ini politik, tetapi ada hadnya yang mana kita nak turunkan suhu politik insya-Allah pada masa yang akan datang. Okey, satu terakhir untuk Datuk Seri Samsul sebelum saya pergi ke Prof Ulong, kembali ke Prof Ulong. Datuk Seri Samsul, saya ambil maklum apa yang Datuk Seri sebut sebentar tadi, tapi selain daripada kabinet, bagaimana lagi kerajaan boleh memberikan olive branch yang akan diterima dengan elok oleh pembangkang? Kerana untuk berlaku adil, Perdana Menteri mengajak ketua-ketua pembangkang, Majlis Presiden PH untuk bertemu, dan jika ajak mungkin dikatakan ini menunjukkan kelemahan kerajaan, betapa fragilenya kerajaan, kerusi, majoriti dan sebagainya. Tapi jika tidak diajak, nanti mengatakan bahawa tidak akan berdialog, tidak menjemput langsung pembangkang untuk berdialog. Jadi mungkin lakukan A juga kena, lakukan B juga kena. Jadi apa yang pembangkang mahukan daripada kerajaan sehingga pembangkang merasakan ia cukup dan berpuas hati? Ya, saya fikir apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri ke-9, seperti mana yang sebutkan peringkat awal tadi, memang agak unconventional lah. Tidak dengan pendekatan biasa. Dia pendekatan luar biasa. Sudah pastilah dengan pendekatan luar biasa ini menunjukkan bahawa kerajaan yang dipimpin oleh beliau itu berada dalam keadaan yang luar biasa. Cuma saya tidak mahu berhujah panjang dalam hal berkait tentang dia jumpa lebih dulu untuk form kabinet ataupun perlu jumpa selepas form kabinet. Saya hanya melontarkan pandangan kerana kebiasaannya Perdana Menteri itu menguruskan kabinet dulu, barulah mengadakan perbincangan dengan kelompok-kelompok, terutamanya stakeholder, dan tentunya pembangkang menjadi satu kumpulan stakeholder yang begitu penting. Cuma saya nak tekankan begini ya, sementara kita telah nyatakan dengan tegas, seperti yang Fauzi sebutkan tadi, bahawa kita telah keluar kenyataan media yang menyatakan bahawa kita akan fokus kepada isu-isu kesihatan, membantu rakyat dari segi ekonomi, tata kelola dan seluruh perkara-perkara yang berkait tentang pembangunan atau pemulihan negara pasca pandemik ini, dan sudah pastilah perkara itu akan kita manfaatkan sepenuhnya dalam konteks memanfaatkan parlimen, membawa suara-suara rakyat itu ke parlimen, dan kita harap bahawa suara yang kita bawa, pandangan yang kita bawa, kritikan yang kita bawa itu tidak fall into the deaf ear, dengan izin Fauzi. Jadi dalam hal ini, apa yang ingin saya nyatakan bahawa jangan kerana bila ada gesture begini, maka khalayak ataupun rakyat di luar sana beranggapan bahawa ini nampaknya pembangkang telah pun lunak. Tidak. Saya tidak bercakap dalam hasrat dan aspirasi itu. Saya bercakap bahawa pembangkang penting dalam mana-mana demokrasi dalam dunia ini. Ada kerajaan dan juga ada pembangkang yang memanfaatkan sistem siam ada imbang ini sepenuhnya. Namun dalam hal ini kita lihat sudah pastilah apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri ke-9 bukan mudah bagi beliau, kerana kalau mudah sudah pasti hari ini kita akan bahas dalam dialog ini tentang komen mengenai kabinet yang dibentuk. Bukan lagi kita menunggu senarai kabinet, pengumuman kabinet daripada Perdana Menteri. Terima kasih. Okey, saya nak kembali ke Prof Ulong. Prof, kita lihat apa pada pendapat Prof yang boleh kerajaan kini lakukan yang bersifat langkah-langkah sebenar, actual measures untuk memberikan sedikit compromise antara kerajaan dan pembangkang yang lebih daripada sekadar mungkin retorika atau simbolik, Prof? Yang pertama, kita harus menerima inisiatif untuk bekerjasama ini simbolik yang pentingnya. Pada saya, pada peringkat ini simbolik kerana ia memberi signal pada orang ramai. Dia yang penting ni orang ramai ni, rakyat ni. Nak tahu apa sebenarnya yang kita nak buat, dia nak buat. Apakah langkah dia? Jadi orang ramai dia tak banyak perkara yang mereka nak tunggu. Yang pertama sekali,
dia nak tengok bersalaman, tandasan surat. Ini cara orang ramai meyakinkan diri mereka bahawa ada tujuan baik, niat baik di antara kedua-dua pihak dengan targetnya ialah orang ramai. Itu dari segi kesihatan dan dari segi ekonomi. Itu yang pertama sekali. Tapi yang lebih penting pada saya ialah apakah perundingan yang akan berlaku untuk membukakan ruang-ruang ini. Kita mesti terima bahawa pembangkang pun jadi menteri dulu. Ya? Dan yang jadi menteri sekarang pun ada yang tak pernah jadi menteri. Jadi pada saya perundingan ni perundingan antara orang yang dah biasa buat kerja lah. Jadi yang pentingnya kita jangan anggap bahawa pembangkang ni tak ada kerja, tak pernah mengalami. Di Malaysia ni kalau saya nak kira cabinet minister beratus dah. Dan daripada zaman Mahathir sekarang saya kira-kira dalam baru-baru ni Mahathir dulu ada 45 menteri. Jadi pada saya the amount of experience in pembangkang dan juga kerajaan ini luar biasa. Banyaknya. Jadi perbincangan yang akan diatur oleh Perdana Menteri, inisiatif itu mesti datang dari dia. Jadi kemudian inisiatif itu akan melangkah satu langkah ke satu langkah, tahap ke satu tahap. Saya beri contoh lah. Ya. Mungkin dia nak mengambil where Mahyudin left kan. Dia ada 7 cadangan dan sebagainya yang perlu dibawa ke Parlimen dan untuk mengubah perlembagaan mesti ada 2/3. Pada saya ialah nanti saya menunggu ujian ini apabila pembangkang dan kerajaan bersetuju untuk menyokong sesuatu macam undi 18 dulu kan. Itu yang saya nak tengok. Itu ujian kata akhirnya kerjasama itu. Jadi banyak yang dicadangkan oleh Tan Sri Mahyudin tadi melibatkan kerjasama erat antara pembangkang dan parti kerajaan untuk membolehkan the amendment carries two-third majority. So itu dia punya acid test lah pada saya. Yang lain ni ajak masuk jawatan kuasa ni biasalah. Dan bekas menteri kabinet jawatan kuasa dia punya soalan tu tak ada beza dengan menteri kabinet yang sekarang. Jadi pengalaman itu yang penting yang kita perhatikan dan nak dibawa. Jadi yang nak dibawa oleh Datuk Seri Ismail ni ialah pengalaman. Meraih pengalaman daripada pembangkang. Bukan hanya kerjasama tapi pengalaman. Dan pengalaman ni kaya. Bayangkan Datuk Seri Anwar berapa puluh tahun dia pengalaman dia itu, ya. Macam-macam orang mengata dia, tapi pada saya dia tetap mempunyai pengalaman yang mendalam dan luar biasa. Jadi itulah dia yang nak dipetik dan nak diterima atau nak digarap oleh Perdana Menteri kita. Pengalaman. Bukannya kerjasama begitu saja, tapi pengalaman itu yang saya nampak memang sangat penting lah, ya. Datuk Seri Samsul bercakap berkenaan dengan usul undi percaya bulan depan. Secara ringkas sebelum kita berhenti rehat, apa yang kita boleh jangkakan daripada ahli-ahli Parlimen Pembangkang? Bagaimana mereka akan mengundi dalam sesi Dewan Rakyat yang seterusnya? Ya, saya fikir kita sama-sama saksikan sama ada apakah akan ada undi percaya. Ya. Kerana saya sedang tengok sekarang ni perbahasan di dalam media oleh pakar-pakar undang-undang yang mungkin sebelum Tan Sri Muhyiddin meletakkan jawatan, mereka menyatakan bahawa perlu ada undi percaya di Parlimen. Sekarang bila dah tukar Perdana Menteri, membuat pandangan tidak perlu pula undi percaya. Jadi berbeza-beza pendapat. Ya. Saya ingat itu kena selesai dulu. Apakah benar-benar kerajaan akan memanfaatkan Parlimen ini untuk melakukan undi percaya ataupun mengabsahkan kedudukan Perdana Menteri sesuai dengan peruntukan perlembagaan. Namun kalau itu berlaku, saya percaya bahawa dengan semangat yang ditunjukkan semalam di Putrajaya dengan kepimpinan pembangkang dan juga Perdana Menteri menandatangani kenyataan bersama, saya tidak fikir Perdana Menteri yang ke-9 menghadapi masalah yang sukar untuk mendapat jumlah 114. Kecuali lah seperti mana yang Profesor Syamsul sebut peringkat awal tadi, ada gugatan daripada dalam yang menyebabkan hilangnya sokongan kepada Perdana Menteri, dan kalau beliau tidak dapat jumlah minima 110 ataupun hanya berdapat 109, maka undang-undang menyatakan beliau harus meletakkan jawatan. Setakat yang kita tahu setakat ini, Datuk Seri, apa pendirian pembangkang berkenaan dengan usul undi percaya dalam Parlimen nanti jika kita jangkakan ia akan berlaku? Saya percaya itu sedang lagi kita perbincangkan kerana
optik awal ataupun message awal yang kita tunjukkan dalam berbincangan Perdana Menteri, ianya akan memberikan tumpuan, membantu untuk sama-sama merungkaikan masalah pandemik ini dan membawa rakyat keluar daripada beban ekonomi. Saya fikir itu saja sudah cukup menjadi satu kerangka yang boleh kita ambil sebagai kerangka asas yang menunjukkan bahawa kita mungkin tidak akan bersama-sama turut campur dalam undi percaya ini. Namun itu belum lagi dituntaskan secara rasmi dan sepatutnya akan dibuat sejurus selesai perundingan dengan pasukan kerja yang diamanahkan oleh pejabat Perdana Menteri dan juga pasukan kerja oleh Pakatan Harapan memeterai satu perbincangan atau perjanjian yang jelas. Okey, kita akan menteri seketika. Dialog 3 penjuru akan kembali selepas ini. Tiga penjuru, hari ini saya mau berbincang berkenaan dengan Kabinet dan juga bagaimana kita menyemai politik sihat dan juga politik baru dan segar bergerak ke hadapan. Itu harapan semua rakyat dalam kerajaan baru ini kerana kita perlu ketepikan dahulu perbezaan politik. Disagreements itu akan sentiasa ada. Tapi bagaimana kita pastikan ia dikekalkan pada paras yang sihat supaya tidak mengganggu gugat pentadbiran terlampau banyak. Khasnya di persimpangan genting ini ketika kita berdepan dengan cabaran yang bukan kepala. Dengan COVID-19, dengan ekonomi yang kekal serius dan banyak lagi. Saya bersama dengan Syahril Hamdan, Ketua Penerangan UMNO, Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri, Pengerusi MPN dan juga Pengarah KITA UKM dan Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin, Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya. Saya mau kembali kepada Syahril kerana kita pick up where we left off tadi, Syahril. Datuk Seri Syamsul menyebut bahawa pembangkang masih lagi mempertimbangkan apa pendirian mereka menjelang usul undi percaya yang kita jangka akan berlaku pada sesi Dewan Rakyat yang seterusnya. Kalau kita ikut jadual bulan hadapan, setakat ini tidak ada lagi sebarang permakluman berkenaan dengan itu. Jadi mungkin selamat untuk kita jangkakan ia masih lagi akan berjalan dalam sesi Dewan Rakyat yang seterusnya. Datuk Seri Syamsul juga menyebut apa yang mungkin menjadi kebimbangan ramai orang di luar sana, iaitu kestabilan dalaman kerajaan ini. Bukan sahaja mungkin serangan-serangan politik dari luar atau pihak pembangkang, tapi dalaman. Adakah rakyat patut risau, Syahril, berkenaan dengan internal stability, kestabilan dalaman kerajaan baru ini? Pada saat awal ini, saya fikir kita wajar bersikap optimistik, mungkin berbanding daripada beberapa bulan yang sudah. Beberapa bulan yang sudah memang tak boleh dinafikan lah, ada isu di mana ketidakstabilan itu bukan hanya dari luar tetapi dari dalam blok kerajaan itu sendiri. Tapi kali ini saya fikir pertama ada feel good factor pada peringkat awal mana-mana Perdana Menteri pun. Jadi di situ ada satu perbezaan yang ketara. Keduanya saya fikir kita juga akur dan menyedari hakikat bahawa pada saat ini ada sedikit perbezaan. Dan perbezaan itu ialah titah dan juga peringatan yang di-Pertuan Agong sendiri. Yang mana kalau sebelumnya mungkin kalau dengan izin seperti hints, tapi kali ini saya nampak agak ketara dan jelas. Dan mesej yang sama diterima oleh semua parti politik. Di mana kita tidak boleh lagi berada dalam keadaan ketidakstabilan kerana bukannya nak memihak kepada mana-mana satu parti, tetapi jelas ia ada kesan yang negatif kepada rakyat dan kepada ekonomi negara. Jadi atas dua perbezaan itu, saya fikir kalau nak risau tentang ketidakstabilan dalaman, we can never predict the future dengan izin, tetapi pada saat ini dengan kepimpinan baru ini, dengan langkah-langkah awal yang telah dibuat, dengan olive branch yang telah diberikan kepada pembangkang pun sambut, semua faktor itu memberikan saya perasaan lebih optimistik bahawa kali ini insya-Allah kita tidak akan melihat ulang tayang apa yang berlaku setahun ataupun 6 bulan kebelakangan ini. Bagaimana kita boleh optimistik? Bagaimana rakyat boleh optimistik melihat kepada ini adalah parti-parti yang sama dalam kerajaan terdahulu yang Syahril sendiri sifatkan sebagai, saya tadi bergolak ataupun kurang kestabilan ataupun something like that. Ia adalah parti-parti yang sama dan juga more or less individu-individu yang sama. Jadi bagaimana kita optimistik kali ini tidak akan berlaku sekali lagi? Atas sebab-sebab dan faktor-faktor yang saya sebut tadi, and these are, saya fikir faktor-faktor baru yang tidak wujud setahun yang sebelum ini, satu. Keduanya saya fikir segala perkara yang telah Datuk Seri Ismail Sabri sendiri belajar
melihat apa-apa saja kelemahan ataupun kesilapan yang mungkin berlaku dalam kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini. Saya fikir pengalaman itu akan memberi satu iktibar yang cukup besar kepada beliau dan kepada penasihat-penasihat dan juga tim kabinet yang belum lagi diputuskan pun. Jadi kita tidak tahu sejauh mana ia sama, sejauh mana ia mungkin berbeza. Untuk bergerak dengan satu kaedah yang sedikit berlainan, termasuklah dari segi pengurusan politik, baik dari dalam Pakatan Kerajaan maupun bersama dengan blok pembangkang. Dan kalau kita lihat indikator awal macam saya sebut tadi, indikator awal dari dalam kenyataan-kenyataan yang keluar daripada parti-parti yang mewakili kerajaan hari ini, kenyataan-kenyataan yang keluar daripada blok pembangkang hari ini, semuanya memberi satu isyarat yang saya fikir lebih optimistik yang boleh kita terima sebagai rakyat. Okey, itu adalah berkenaan dengan kestabilan dalaman. Sudah tentu kita mahu zoom out dan bercakap berkenaan dengan kestabilan secara keseluruhan melibatkan ahli parlimen kerajaan dan juga pembangkang. Saya mahu pergi ke Datuk Seri Samsul. Datuk Seri Samsul, apa yang pembangkang perlukan daripada kerajaan untuk pembangkang setuju untuk menyokong kerajaan sekarang ini sekurang-kurangnya sehingga mandat diserahkan ataupun suara diserahkan kembali kepada rakyat pada PRU 15? Apa yang diperlukan untuk pembangkang sokong kerajaan termasuk dalam bentuk undi percaya dalam parlimen nanti? Lokman, saya ingat kita dah bahas isu ini di peringkat awal tadi. Ya. Bahawa kenyataan yang bersama itu telah memberikan kerangka yang akan dibina dalam bentuk rangka kerja secara bersama, ya. Kerana apa yang cuba dizahirkan dalam kenyataan itu adalah kesediaan, ya. Kesediaan pembangkang itu bekerjasama dengan kerajaan pimpinan Ismail Sabri dalam konteks membantu negara keluar daripada masalah pandemik ini. Jadi kalau itu dapat disusun dan dizahirkan dalam bentuk rangka kerja bersama, maksudnya bertulis, ini tentu tidak akan timbul isu gugatan itu akan datang daripada blok pembangkang, ya. Saya dapat maklumat tadi, Luqman, bahawa insya-Allah besok Perdana Menteri akan umumkan kabinet jam 11 pagi, ya, dan angkat sumpah hari Isnin 2.30 petang. Yang menarik di sini apa dia? Yang menarik di sini apakah Perdana Menteri akan mengekalkan kabinet yang lama? Kerana rakyat itu sebenarnya yang Profesor Samsul sebutkan tadi, apa yang rakyat mahukan. Rakyat ini memang untuk kabinet yang lama itu telah pun meletakkan satu stamp, satu tanda bahawa ini merupakan kerajaan gagal. So tentulah kerajaan gagal ini hasil daripada kabinet yang gagal. Tapi mungkin ada seorang atau dua orang menteri yang dianggap secara generalnya dianggap memberikan prestasi yang baik dalam kerajaan yang lepas, Datuk Seri. Ya, tapi persepsi yang dibina di luar sana adalah kerajaan ini kerajaan gagal, kabinet ini kabinet gagal. Persoalannya, Luqman, adakah Perdana Menteri akan mengekalkan kabinet ini? Kerana pada saya ambil dari segi realistik lah. Kita semua ahli parlimen akan bersidang pada 6 September. Baik. 30 hari bulan ini angkat sumpah menteri dan timbalan menteri. Adalah suatu yang di luar jangkaan pemikiran kita. Dalam masa 6 hari ini, menteri yang baru dan timbalan menteri yang baru akan berhadapan dengan pelbagai soalan di dalam parlimen sekiranya berlaku pertukaran besar-besaran dalam senarai kabinet. Kalau dia tangguhkan sidang itu pada hujung bulan September, itu munasabah. Maknanya menteri dan timbalan menteri yang baru ini perlu ada persediaan untuk berhadapan dengan pelbagai ratusan soalan, malah ribuan soalan daripada ahli-ahli parlimen. Namun saya percaya ini tidak akan berlaku kerana kalau parlimen itu masih lagi 6 September, saya yakin kebanyakannya kabinet, ahli-ahli kabinet yang lama, dan ini tentunya akan mengundang pelbagai lagi kritikan daripada khalayak yang mengeluarkan perasaan mereka, menghamburkan emosi mereka melalui pelbagai saluran media yang kita semua sedia maklum. Itu pandangan saya. Terima kasih. Saya mau cuba sekali lagi, Datuk Seri, sebelum saya pergi kepada Prof Hulong. Saya faham dan saya ambil maklum kita sudah bincangkan berkenaan dengan apa yang pembangkang mahu lihat awal tadi. Tapi mungkin saya mahu cuba dapatkan sedikit lagi jawapannya spesifik daripada pembangkang. Kita faham pembangkang mahu mewujudkan kerangka kerjasama dengan kerajaan dalam topik-topik yang mendesak, khasnya pengendalian COVID-19, pemulihan ekonomi dan nasib dan kebajikan rakyat yang tertekan sekarang ini, Datuk Seri. Tapi ada secara spesifik atau tidak perkara yang mahu pembangkang lihat daripada kerajaan dalam 3 atau 4 kerangka ini yang membolehkan pembangkang menyokong atau sekurang-kurangnya meningkatkan kebarangkalian pembangkang akan menyokong sementara kerajaan ini
termasuk dalam usul undi percaya akan datang, Datuk Seri? Ya, tadi saya juga sentuh sedikit tentang hal ini. Apabila kita bercakap tentang maudhu' bahawa tidak ada perwakilan pembangkang di dalam kerajaan ini, kerana pintu penglibatan kita telah ditutup. Apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya ialah pemerkasaan parlimen itu. Ya? Kerana parlimen ini merupakan salah satu mekanisme dalam demokrasi untuk memberi teguran kepada kerajaan government of the day, kerajaan hari ini. Apa dia yang kita boleh cerkinkan? Pertama, check and balance, sama ada imbang yang perlu kita lakukan, yang perlu diperkemaskan. Ya. Misalnya tadi disebut tentang peranan jawatan kuasa. Mungkin daripada 10 ataupun 9 jawatan kuasa itu, sebahagian ataupun separuhnya diberikan kepimpinannya kepada pasukan pembangkang supaya dia jadi lebih inklusif. Dan itu boleh kita utarakanlah bagaimana mekanismenya, bagaimana jawatan kuasa ini berperanan untuk membantu memberikan input dan juga pandangan mereka kepada kerajaan. Yang kedua ialah mungkin law and policy making. Pembuatan dasar dan undang-undang. Misalnya kita biasa tengok dalam parlimen, rang undang-undang ni diseluduk masuk dan kemudiannya dibahas, dibiarkan bahas satu hari dan kemudiannya diluluskan tanpa ada perbincangan yang mendalam tentang sesuatu rang undang-undang. Mungkin perlu dibuat satu mekanisme. Okay, alright, kita ada satu rang undang-undang. Okay, kita jemput bipartisan untuk bincang tentang rang undang-undang ni secara masak dan kemudian dibahaskan dengan fakta-fakta yang jelas, dijawab dengan baik oleh menteri dan kemudian dijadikan rang undang-undang untuk negara kita. Dan yang ketiga ialah soal saya sebutkan tadi participation di dalam parlimen. Misalnya sekarang ni kita tahu bahawa Dewan Rakyat hanya bersidang 68 hari je. Mungkin perlu ditambah kepada 100 hari, tambahkan sidang di dalam Dewan Rakyat. Dewan Negara pun hanya 26 hari, kita boleh tambah kepada 40 hari. Ini perkara-perkara yang boleh memperkasakan institusi parlimen itu dalam usaha ikhtiar kita untuk terus melakukan sema dan imbang, peranan yang harus dimainkan. Esok kalau sesiapa pun jadi kerajaan, mereka akan berhadapan dengan institusi yang telah pun disediakan di waktu kita ini. Cadangan speaker atau timbalan speaker daripada kalangan pembangkang, Datuk Seri, bagaimana penerimaan? Ya, saya setuju dengan pandangan Syaril tadi bahawa saya fikir tidak ada masalah untuk kerajaan mempertimbangkan timbalan speaker daripada pembangkang, kerana kita semua sedia maklum speaker dan juga timbalan speaker yang sedia ada ini cenderung, saya tidak kata menyokong, tapi cenderung untuk menyokong kerajaan. Jadi biarlah ada satu timbalan speaker yang diwakili daripada pembangkang yang juga wakil rakyat, yang tentunya akan menambahkan lagi unik dan indahnya sistem semak dan imbang dalam parlimen kita. Datuk Seri terbuka jika ditawarkan? Saya tak masuk calon. Tak masuk calon maksudnya? Sebab borang dah ditutup. Maksud saya untuk menjadi speaker atau timbalan speaker ahli parlimen pembangkang jika ditawarkan. Oleh kerana Datuk Seri Azalina letak jawatan, jawatan timbalan speaker tu kosong. Okay. Jadi dia kena hantar nama 14 hari. Saya dah terlepas peluang. Tidak sengajalah terlepas? Memang disengajakan terlepas. Okey. Kita berjenaka seketika. Tak apa. Kita pergi ke Prof Ulong sebelum kita berhenti sekali lagi, Prof. Jadi kita lihat apa yang kita dah cerapkan daripada perbincangan ini. Kita sudah tahu pembangkang tidak akan ada dalam kabinet. Jadi mungkin kerajaan masih lagi ada banyak cara lain atau melihat kepada cara-cara lain untuk mengukuhkan kerjasama bipartisan ini. Salah satu perkara yang kita bincangkan adalah menambahkan penglibatan ahli parlimen pembangkang dalam struktur parlimen. Apa lagi yang boleh kerajaan lakukan? Kerana tumpuannya sekarang ini seolah-olah kita lihat banyak kepada reformasi parlimen, jawatan kuasa dan sebagainya, kerana kabinet sudah tiada. Jadi bagaimana lagi kerajaan boleh kukuhkan dan seimbangkan reformasi parlimen sekarang ini, struktur parlimen, untuk menambah baik lagi partisipasi pembangkang dalam sistem kita, Prof? Saya lihat pengalaman saya di Kementerian Perpaduan Negara lah. Ini contoh yang saya lalui. Kita tak ada parti pembangkang dalam tu yang jadi ahli penasihat. Jadi saya pernah cadangkan bahawa parti pembangkang ni dulu pun ada jadi menteri perpaduan. Saya pernah bekerja dengan menteri perpaduan di bawah BN, di bawah PH dan sekarang ni PN. Jadi soalnya bila kita ada majlis penasihat, kita mesti ada orang yang mewakili yang berpengalaman. Ni yang saya sebut tadi. Berpengalaman untuk berkongsi. Check and balance. Mengingatkan kita apa yang kita lupa.
Dan mengapa kita bias ke sini, mengapa kita kurangkan bajet ini. Jadi ini perkara-perkara rumit yang nampaknya remeh tapi berharga kalau kita dapat pandangan itu. Jadi ini dan banyak dalam tiap-tiap kementerian itu, baru satu kementerian yang saya sebut. Dalam tiap-tiap kementerian itu, dan jangan lupa pembangkang ini juga banyak yang hebat-hebat, pakar engineer lah apalah. Jadi pemilihan itu boleh diasaskan kepada latar belakang pengetahuan dan ilmu juga. Bukan hanya sekadar politik. Jadi kalau kita benar-benar serius, tidak susah itu untuk memilih orang yang pakar dalam bidang air ke, sains ke. Kita tengok menteri masa PH dulu yang Menteri Sains Teknologi kan. Jadi pada saya ni, itu sebab saya katakan pembangkang ni bukan hari ini je. Dia dah lama jadi pembangkang, orang UMNO pun masuk jadi pembangkang. Jadi pada saya ini soal pengalaman dan penerimaan itu betul-betul di tangan Perdana Menteri untuk mempertimbangkan. Detailnya kalau menteri-menteri itu dilantik, menteri itu sendiri boleh menjalankan inisiatifnya untuk mengundang pembangkang. Jadi kalau saya tak berapa selesa lah pakai perkataan pembangkang ni, kerana saya rasa ini label yang kita bagi pada mereka. Dulunya kawan saya ni bukan pembangkang dalam parti ni. Lepas tu saya tengok dia pindah rumah. Jadi pada saya they are the same guy, the same Samsul, no different. But now they are sitting in different place in the parliament. Okay, Prof, secara ringkas sebelum kita berhenti rehat, Prof. Saya faham apa yang point Prof berkenaan dengan pengalaman itu yang paling penting. Tapi ada juga gesaan dan seruan kita ramaikan anak muda dalam kabinet kali ini ataupun dalam kedudukan-kedudukan yang berkuasa yang lain. Bagaimana kita seimbangkan keperluan untuk pengalaman itu dan juga penglibatan yang lebih aktif dan banyak daripada kalangan orang muda. Kerana kita bercakap dengan politik baru, politik segar, tak dapat nafikan juga kita perlu ambil lebih ramai orang muda kerana mereka membawa perspektif dan idea yang segar. Ya, pelibatan orang muda ni tak semestinya masuk jawatankuasa. Jadi kita ni masih terikat pada cara jawatankuasa kemajuan dan kampung lah. Kita punya model. You don't have to be a member. Saya tahu bahawa ada satu kumpulan mahasiswa daripada Universiti Melaya, the Young Malaysian. Dia telah menyahut dan membincangkan tentang konsep keluarga Malaysia. Kita kena dengarlah orang-orang macam ni. Jangan kita capkan, oh ini pembangkang punya pemuda. Sebabnya saya kadang-kadang tak selesa dengan perkataan pembangkang tu. Sebab mereka ni sebenarnya pernah dalam parti ni juga. Pernah di sini juga. Jadi idea yang bernas itu yang kita nak. Penyimak imbang mungkin istilah yang kita boleh guna pakai selepas ini. Kita berhenti rehat buat kali terakhir. Kita akan kembali selepas ini dengan Dialog 3 Penjuru. Kembali bersama Dialog 3 Penjuru, saya Luqman Haris dan hari ini saya bersama dengan Syahril Hamdan, Ketua Penerangan UMNO, Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri, Pengurus CMPN dan Pengarah Kita UKM dan Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Rakin, Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya. Hari ini fokus kita menjelang pengumuman kabinet yang dijangka akan berlaku minggu depan. Kita mahu bincangkan berkenaan dengan perkara ini, tetapi kita juga mahu kaitkannya dengan kerangka besar, iaitu bagaimana kita menyemai semangat dan juga kerjasama politik yang lebih sihat dan berjangka panjang, lebih mampan sekurang-kurangnya sehingga PRU15. Kerana saya fikir walaupun pembangkang dan kerajaan tidak setuju banyak perkara, tapi semua orang setuju satu perkara, iaitu kestabilan politik itu penting. Khasnya di persimpangan genting kita sekarang ini, kita ada musuh yang kita kongsi, iaitu COVID-19 di samping pelbagai cabaran ekonomi yang kita semua perlu berganding bahu untuk menanganinya. Saya mahu bermula blok terakhir ini dengan Prof Ulung, Prof. Sebelum saya pergi kepada Syahril dan juga Datuk Seri Syamsul. Prof, selaku seorang yang bukan saya kira ahli politik dalam 3 orang panel ini, seorang yang saya anggap neutral, apa yang Prof harap dan apa yang Prof mahu lihat daripada kerajaan dan daripada pembangkang untuk kita memastikan kita boleh kukuhkan semangat bipartisan ini sekurang-kurangnya sehingga PRU15 tidak berlaku lagi pergolakan politik. Apa yang Prof harap daripada kedua-dua belah pihak ini melebihi sekadar retorika politik dan ucapan dan sebagainya, Prof? Yang penting sekali bergerak selangkah lagi selepas menandatangani surat ini yang kita sama-sama lihat. Kerana rasa saya antara perkara yang penting sekali adalah perbincangan yang terus-menerus. Dia tak boleh
one shot tak boleh. Dia mesti ada perbincangan terus menerus, dan perbincangan ini sekaligus bukan hanya soal siapa jadi ahli mengenai apa, tapi juga isu-isu mendahului kerangka kerja itu. Jadi saya harap itulah yang akan dilaksanakan oleh Perdana Menteri dengan rakan-rakan daripada pemimpin pembangkang, melihat isu-isu ini bersama-sama, apa kita boleh buat. Ini dah setuju dah, Bang Mesti bercakap bersama-sama, menekankan hal itu. The next step, I'm waiting for the next step. Cabinet is not the answer to the next step. The next step is what is the plan? Apa rancangan dengan kerjasama dengan pembangkang ini? Itu pandangan saya lah. Apa yang Prof harapkan next step itu daripada pihak kerajaan dan pembangkang? Saya harap pihak kerajaan memberikan ruang seluas mungkin dalam kerangka apa yang mereka telah cadangkan itu, seperti jawatan kuasa dan sebagainya, dan mereka pembangkang ini beri peluang mempengerusikan beberapa jawatan kuasa di Parlimen. Saya rasa ini penting kerana ini akan memberikan check and balance yang YB cakap tadi lah. Dia isu besarnya dalam kita ni, walaupun mudah bunyinya just check and balance, but the need to check and balance ni susah kerja dia. Kerana ia akan stepping on so many toes all the time, and check and balance ni. Jadi ini yang saya rasa we have to walk the talk lah pada pandangan saya. Bila kita kata check and balance ni, kita kena buat. Orang ramai nak tahu apa benda Allah yang check and balance ni. Jadi kita nak tengok juga. Dia akan tanya check and balance ni apa? Yang saya tu check tiap bulan sign je, kata dia. So mana balance-nya? Tak ada balance hujung bulan. So how are you going to explain to your voters about this? Ini saya memandang PRU 15 lah. Kejayaan check and balance. Ya, saya mau pergi ke Syahril lah, dalam semangat kita untuk menyemai kerjasama politik yang lebih sihat ini, dan kita mahu sekadar lebih kita bincang ini saja, sekadar lebih daripada retorik, tapi kita mahu cuba betul-betul merealisasikan. Persaingan tu akan sentiasa ada dalam kalangan parti-parti kerajaan dan pembangkang. Malah dalam kalangan kelompok yang sama pun kadang-kadang ada persaingan. Tapi persaingan itu penting jika ia kekal sihat. Ia bagus jika ia kekal sihat dan tidak menjadi toksik. Jadi dalam semangat ini saya mau try, on a good note lah Syahril, dan sebelum saya pergi kepada Datuk Seri Syamsul. Apa yang Syahril suka pada pihak pembangkang? Sekarang kita perlu cari common ground. Kalau saya jawab ni kena tanya soalan yang sama apa yang saya tanya soalan sama kepada Syamsul. Mungkin kurang ada sebab ada masa lebih sikit nak fikir. Tapi saya boleh dia fikir boring. Okey, saya jawab. Tapi saya nak gabungkan jawapan saya ni dengan apa yang Luqman tanya pada Prof tadi. Sebab saya pun nak komen yang itu. Kerana saya rasa in the end saya setuju sangat, kita tak nak retorika, kita tak nak hanya sangkut pada kenyataan bersama dan kenyataan-kenyataan media sosial yang nampak mesra tetapi tidak membawa pengisian. Jadi jawapan saya sebenarnya, pengisian itu hidup pada dasar dan pada intervention yang kerajaan dan parlimen nak buat untuk menangani musuh yang kita kongsi macam Luqman kata tadi, COVID dan ekonomi. Dan di sinilah, kalau nak menjawab soalan Luqman tadi, apa yang saya minat? Saya rasa ada beberapa idea yang dah keluar daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan walaupun saya kurang minat dengan dia, Yang Berhormat Bagan, yang bagi saya suntik idea mereka untuk menambah suntikan fiskal, menyelamatkan ekonomi rakyat itu, daripada awal kalau Datuk Seri Syamsul tengok pun posting-posting saya memang minat yang itu. Bukan sebab saya bagi kredit kat dia lah, saya pun dah fikir benda yang sama dan kawan-kawan lain pun fikir benda yang sama. Tapi poinnya adalah dalam pembangkang pun ada idea-idea progresif yang saya fikir boleh dipertimbangkan oleh pentadbiran baru Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi bagi saya, bukan kenyataan yang kita tanda tangani bersama, bukan dialog tiga penjuru semata-mata, tapi kalau dengan kebersamaan ini, sama ada melalui parlimen, sama ada melalui jawatan kuasa, sama ada melalui MPN, boleh melahirkan satu intervensi yang berbeza dan lebih radikal dan lebih berjaya daripada Kerajaan Perikatan Nasional, itu jawapan saya pada Datuk Seri Syamsul. Kenapa kita rasa walaupun mungkin figura-figura dalam jemaah menteri nanti lebih kurang sama, tapi kalau disebabkan perbezaan perubahan, termasuk peranan pembangkang yang kita boleh bagi kredit, kalau dengan idea-ideanya dipertimbangkan oleh pentadbiran baru dan lahirnya satu keadaan di mana kita boleh beri bantuan-bantuan secukupnya pada rakyat,
di mana kita berani membelanjakan apa yang patut untuk rakyat, selamatkan ekonomi makro, selamatkan ekonomi rakyat, itulah kejayaan. Kemudian bila kejayaan itu dah sampai, orang macam Datuk Seri Syamsul akan claim kredit untuk PKR, orang macam Syarif Hamdan akan claim kredit untuk UMNO. It's okay. Rakyat pun akan tahu ini dua-dua kerja ketua penerangan. Tapi in the end, kita tahu yang betul-betul berjaya adalah Malaysia dan rakyat Malaysia. Dan biar mereka sendiri yang mengadili siapa sebenarnya yang menjayakan perkara ini. Dan kalau akhirnya mereka mencapai satu kesimpulan bahawa politik baru memerlukan idea segenap dimensi, tidak lagi terlalu taksub kepada parti, tidak lagi taksub pada individu, insya-Allah saya rasa in the end kita semua menang. Seperti dua syarikat yang bersaing untuk menghasilkan produk yang terbaik dan akhirnya yang untung adalah orang ramai. Datuk Seri Syamsul, untuk kita banyak kali kita ulang ni untuk kita menyemai semangat kerjasama yang sihat dan bipartisan antara pakatan kerajaan dan juga pembangkang, penting untuk kita cari titik tengah, untuk cari apa yang kita suka pada seteru kita. Mungkin itu akan membuka pintu untuk kerjasama yang lebih luas. Jadi Datuk Seri Syamsul, apa yang Datuk Seri suka pada UMNO dan juga pakatan kerajaan sekarang ini? Oh, kena puji UMNO lah ni. Jawapan ni kita tak paksa puji atau apa. Tapi kalau kata jawapannya tiada pun saya terima saja. Sebenarnya tidak baik Datuk Seri. Kalau tiada tu mana yang bohong, jangan bohong. Kita tidak boleh dikte jawapan guest. Jadi kita perlu jawapan yang jujur. Baiklah, saya nak bagi pantun lah. Pantun saya begini. Terbang kunang di tengah malam, hinggap masuk di tiang seri. Tangan kanan ajak bersalam. Apa maksud pisau di kiri? Saya kira ini pantun yang ingin saya berikan kepada kepimpinan Perdana Menteri yang saya fikir pada tahap ini, setelah beberapa hari bilang kat sumpah, beliau agak terbuka untuk bersama-sama mencari penyelesaian, pendekatan bersama-sama dengan kumpulan-kumpulan yang berbeza pendapat dengan beliau. Sebab tu saya tweet, saya berkicau hari pertama beliau diumumkan menjadi Perdana Menteri. Kerana saya dengan Datuk Seri Ismail Sabri, kita dah mula engage sewaktu beliau menjadi ketua pembangkang. Dan kami berhubung melalui telefon. Walaupun orang kata, hebatlah Perdana Menteri telefon. Tidak. Itu hubungan persahabatan yang pada saya beri mesej kepada beliau ialah kekalkan humility yang saudara ada. Kesederhanaan yang saudara ada, dan kita harap biar ada keterbukaan ini, ataupun semangat keterbukaan ini dikongsi dengan the entire kabinet Luqman. Yang ini penting. Kerana kalau Perdana Menteri saja ada sifat keterbukaan, yang mana saya pujilah tindakan-tindakan beliau beberapa hari ini, jangan prinsip keterbukaan itu tidak dikongsi dengan barisan kabinet yang lain. Politik zaman kuno dulu tidak boleh lagi terpakai sekarang ini. Ini politik pasca baru, zaman baru. Kita lihat banyak rakan-rakan yang berikan komen, kita mengundi sekali tapi dapat 3 kerajaan. Jadi yang ini antara perkara yang kritikal yang dilontarkan oleh rakyat. Dan rakyat mahukan, saya percaya rakyat mahukan bahawa ada kebersamaan seperti mana yang dititahkan untuk kita sama-sama mencari jalan penyelesaian, keluarkan negara ini, bantu negara kita yang kita sayang ini sempena Hari Merdeka ini. InsyaAllah kita sambut dengan penuh keazaman untuk move forward, dan setelah selesai segalanya, kita kembali kepada rakyat, dan biarlah rakyat yang menentukan siapa yang akan mendapat mandat untuk memimpin Malaysia pada PRU yang 15. Baik. Terima kasih. Kerana kuasa yang terbesar itu adalah pada rakyat. Dan saya terima kasih kepada anda semua. Kita mungkin tidak setuju ataupun kalian mungkin tidak setuju banyak perkara, tapi kita percaya bahawa setiap pihak itu cuba melakukan perkara yang mereka rasa betul demi rakyat. Tapi kita pastikan asal ia tidak melampaui batas dan persaingan itu kekal sihat agar rakyat tidak tersepit di tengah-tengah, terutamanya pada tempoh yang kritikal ini. Terima kasih Datuk Seri Syamsul Iskandar Muakin, Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya, Profesor Ulung Dato' Dr. Syamsul Amri, Pengurusi MPN dan juga Pengarah Kita UKM, dan Syarif Hamdan, Ketua Penerangan UMNO. Terima kasih kepada anda menonton Dialog 3 Penjuru hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam. Waalaikumsalam. Terima kasih.